Salam sejahtera diucapkan kepada Dr. Dayang Surya Mulia selaku pensyarah bagi subjek AA 30703 Sosiologi Luar Bandar. Kami daripada kumpulan 5 yang terdiri daripada Caroline Kuni, Nurzida binti Ridwan, Siti Zulaika binti Datu Muhammad Ayub dan saya sendiri Sophia Anak Dempi akan membentangkan video dokumentari yang bertajuk Kemajuan Penanaman Padi di Kampung Tompi Nahaton Kiuluk dan Kampung Lumut Lawas melalui subsidi baja dan racun padi Huma dan Bukit serta bantuan anak padi oleh Jabatan Pertanian. Seperti yang dinyatakan dalam tajuk kajian, lokasi kajian ini berfokus di Kampung Tompi Nahaton Kiuluk dan Kampung Lumut Lawas dan melibatkan komuniti penanaman padi di kedua-dua lokasi tersebut. Skim subsidi baja dan racun yang disalurkan kepada penduduk Kampung Tompi Nahaton Kiuluk dan Kampung Lumut Lawas merupakan satu bentuk alternatif bantuan yang diperuntukkan oleh pihak kerajaan melalui Jabatan Pertanian dalam usaha untuk meringankan beban rakyat di luar bandar. Salah satu tujuan subsidi baja dan racun diberikan adalah untuk mengurangkan kos pengeluaran yang ditanggung oleh penanam padi sekaligus membantu mereka menghasilkan tanaman padi dan beras yang berkualiti tinggi. Di samping itu, skim ini juga diharapkan dapat meningkatkan lagi penghasilan padi oleh para penanam padi dan membolehkan mereka memenuhi keperluan sara diri yang minimum yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Penggunaan baja dan racun merupakan proses paling penting dalam mana-mana kegiatan pertanian. Hal ini kerana baja dilihat mampu menyumbang bukan sahaja kepada pertumbuhan tanaman yang baik, malah turut menghasilkan tanaman yang berkualiti tinggi. Penggunaan racun pula adalah untuk memastikan tanaman tidak dimakan oleh serangga perosak. Kampung Tompi Nahaton Kiuluk dan Kampung Lumut Lawas amatlah sesuai untuk dijadikan sebagai kawasan penanaman padi kerana bertopografi tinggi dan beriklim tropika serta menerima cuaca yang panas dan lembap sepanjang tahun. Aktiviti pertanian merupakan salah satu aktiviti ekonomi yang menyediakan peluang pekerjaan kepada penduduk tempatan dengan bekerja sebagai petani. Tidak dinafikan bahawa terdapat sejumlah masyarakat di Kampung Tompi Nahaton dan Kampung Lumut yang telah menjawat jawatan di sektor kerajaan dan swasta. Namun, kebanyakan golongan dewasa yang berada dalam lingkungan umur 40 hingga 60 tahun lebih memilih untuk menjalankan aktiviti pertanian, khususnya aktiviti penanaman padi. Oleh itu, objektif kajian ini adalah bagi meneliti bagaimana komuniti penanam padi di Kampung Tompi Nahaton Kiuluk dan Kampung Lumut Lawas memanfaatkan subsidi baja dan racun serta bantuan anak padi yang diberikan oleh Jabatan Pertanian. Selain itu, objektif kajian ini juga adalah untuk mengenal pasti keberkesanan subsidi baja dan racun serta bantuan anak padi terhadap hasil pertanian penanam padi di Kampung Tompi Nahaton Kiuluk dan Kampung Lumut Lawas. Kajian ini turut menggunakan kaedah temu bual sebagai kaedah untuk memperoleh dapatan kajian bagi menjawab kedua-dua objektif kajian yang telah ditetapkan. 4 informan yang telah ditemu bual adalah dalam lingkungan umur 50 hingga 70 tahun dan mereka terdiri daripada Puan Labiah dari Kampung Tompi Nahaton Kiuluk, Puan Rikan, Puan Karatok dan Puan Banun dari Kampung Lumut Lawas. Hasil daripada kajian ini telah kami bahagikan kepada 2 bahagian mengikut objektif. Bagi soalan-soalan untuk objektif yang pertama adalah berapa kali baja dan racun ditabur pada tanaman padi. Menerusi temu bual yang telah kami lakukan bersama seorang pesawat padi di Kampung Tompi Nahaton, beliau mengatakan bagi setiap 20, 50 dan 70 hari selepas padi ditanam yang bermakna sebanyak 3 kali baja dan racun telah ditabur. Baja? Ya. 3 kali. Yang pertama 20 hari selepas tanam, yang kedua 50 ke 55 hari, yang ketiga 70 hari ke 75 hari. Itu untuk baja kan? Ya. Untuk racun pula? Kalau racun serangga? Iya. Oh, itu ikut keadaan daun tu padi. Kalau banyak kena makan ulat itu padi, baru saya sabur racun. Manakala bagi pesawat-pesawat di Lumut Lawas pula ada yang mengatakan sebanyak 3 kali agar hasil tanaman baik dan ada juga yang sebanyak 2 kali untuk baja dan racun disembur apabila ada serangga perosak. Biasanya dalam 2 minggu selepas padi ditanam dan seorang lagi jarang menggunakan baja dan juga racun. Maksudnya dalam 1 tahun tu akan bagi baja racun 3
supaya padi itu bagus lah. Mula ikut baja kan, baca dengan racun. Mula pakai racun dulu lah. Pakai racun waktu dia tuh rumput dia tinggi. Lepas tuh kalau sudah masak tuh rumput, baru kita tunuh dia. Tunuh, lepas tuh sebelum tanam kita racun lagi. Berarti 2 kali lah pakai racun. Tentang baja, kalau baja tuh dulu memang saya ada try, tapi belakangan ini baru berapa tahun tidak sampai. Ya, menurut yang dilakukan itu biasanya satu dari pengalaman saya bikin padi itu 2 kali saja. Bagi soalan kedua pula, yaitu berapa banyak baja dan racun ditabur pada tanaman padi, pesawat di Kampung Tong Pilahaton mengatakan bahawa baja ditabur sebanyak 1/4 karung untuk 1 petak, manakala racun ditabur mengikut kesesuaian. Kalau baja ikut pertanian punya 1 hektar 3 karung 3 bag, tapi saya guna 1 petak 1/4 karung sahaja. Di Lumut pula hanya sekali, yaitu 1 tong baja dan racun mengikut kesesuaian. Ada juga yang menggunakan 2 karung dan seorang tidak menggunakan baja tapi hanya gunakan 3 tong besar racun. 1 tahun itu Ya, ada dua kali. Oh, maksudnya berapa banyak tuh ataupun anti kira 2 karung tuh kah? Ya, 2 karung. Dia ikut besar, ikut besar itu padi itu lah tanaman. ikut keluasan anti Proporsan. Baja saya tidak guna baja, tapi asal racun tidak tahu lah macam apa seluas apa saya punya ladang kan, tapi biasa saya pakai itu racun yang tong besar tuh lah. Oh, ikut besarnya satu. Hanya dalam satu kayak ini 60 begini 66 begini. Jadi ada berat ada itu 66 setahun sekali cenangan 2 tahun. Soalan ketiga pula, adakah penanam padi menerima bantuan anak padi daripada Jabatan Pertanian? Mereka mengatakan bahawa semua responden atau informan menyatakan bahawa mereka tidak menerima sebarang bantuan anak padi daripada Jabatan Pertanian, tetapi mereka mempunyai anak padi sendiri dan ada juga yang meminta anak padi daripada rakan pesawah yang lain. Oh tidak, kami tidak minta pasal kami punya padi sendiri. Kan tidak, tapi saya minta dari kalau tidak ada dari kawan-kawan. Memang tidak dibagi dari dulu, karena sendiri ada menyediakan bibit orang tetap tuh, bibit padi pun tidak. Iya. Mengenai anak padi ini kan baru saya dengar baru saya dengar ini dari muda dulu. Tapi dengar macam itu tapi lupa. Menerusi objektif kedua pula, soalan-soalannya adalah seperti berikut. Bagi soalan yang pertama, iaitu adakah subsidi baja dan racun meningkatkan hasil tanaman padi? Seorang pesawah padi di Kampung Tong Pilahaton bersetuju, manakala pesawah di Lumut lawas. Seorang bersetuju dan 2 lagi tidak bersetuju kerana salah seorang tidak menggunakan, dan seorang lagi mengatakan bahawa ia berhasil untuk menghalang serangga perosak daripada mengganggu tanaman padi. Adakah subsidi baja dan racun yang digunakan meningkatkan hasil pengeluaran padi? Ya, Adakah subsidi baja dan racun yang puan gunakan tuh dapat tingkatkan hasil pengeluaran padi puan? Ya, untuk kebaikan
ikan padi itu supaya dia menghasilkan buah yang baik. Sebab saya tidak macam teratur pakai bahkan kalau di mana tempat yang macam tidak subur baru ambur-ambur sedikit saja macam itu. Jadi maksudnya emang tak berapa nampak hasil. Iyalah. Kalau kita menggunanya kan memang ada Tapi naik bukit dulu, Iyalah. dulu kan. kalau kita tidak pakai itu kan macam yang terbiar macam saya yang baru kena sakit mau bikin aku Dalam panjang lah. tahun ini memang saya tidak pakai wajah Senang hati. Senang hati tidak. Tahu. Perang pisang apa pun dibawa bukan dari sini juga. Kalau kamu macam kamu ada anak bawa apa macam-macam apa yang daunnya bawa. Itu pun dibuka dia aduh mama. Kayak lupa. Kayak aku ternyata buat orang kan. Untuk soalan kedua pula, jika baja diguna secara berlebihan, adakah ia memberi kesan buruk kepada hasil tanaman padi? Seorang penduduk di kampung Topinaton bersetuju kerana jika terlalu banyak, pokok akan menjadi gemuk tetapi buahnya sedikit. Ya, habis kalau dia terlampau karena kasih baja, dia punya pokok terlampau gemuk, tapi dia punya buah sedikit sudah deh. Di Lumut Lawas pula, 2 daripada 3 bersetuju kerana sepatutnya kita perlu mengikut kuantiti yang sepatutnya supaya tidak terlalu subur dan untuk mendapat hasil yang lebih baik. Makin subur supaya padi itu subur atau mengeluarkan buah yang baik, yang banyak lah. Tentu sekali lah, mungkin tentu sekali kalau terlebih pakai kan, tapi saya tidak. Anti urus semula jadi saja kan. Ya. bagi saya Tinggal di Lipang kan. selama saya Mata pun memakainya kan buka. tidak Tahu je tu orang seorang bekerja pulang alik. Iya. Mata pun buka. Lalu beritahu mata. Apa? bisa bagi saya Saudara. Elah. Soalan ketiga adalah berkenaan adakah bantuan baja dan racun serta anak padi meringankan beban pesawat padi. Mereka di kampung Topinaton bersetuju, 2 dari 5 juga bersetuju kerana ia menjimatkan kos mereka untuk membeli baja dan racun. Di samping boleh memanfaatkan untuk tanaman lain seperti kacang dan timun. Manakala seorang lagi tidak begitu rasa perbezaannya sebab beliau memang jarang menggunakan baja dan juga racun. Iya, sebab tidak payah lagi kami membeli-beli itu racun sama bajak-bajak. Ya, meringankan meringankan. bagi saya memang yang ada meningkat banyak kegunaannya bukan untuk padi saja kalau kita sayur yang Tapi anak ini buah sudah timun kah kacang kah ini subur dia tuh Asal baja tidak juga lah macam biasa saja saya pikir, Ya kan. sebab saya macam tidak diguna betul-betul kan. Kalau macam padi saya tidak subur baru saya guna dia. Saya akan meneruskan perbincangan dalam video ini dengan menghubung-kaitkan data yang diperoleh daripada informan-informan di kedua-dua kampung yang dipilih dengan teori yang berkaitan. Berdasarkan dapatan tembubual yang telah diperoleh, keempat-empat informan daripada kampung Topinaton Keluh dan kampung Lumut Lawas bersetuju bahawa subsidi bajak dan racun yang dibekalkan oleh Jabatan Pertanian setiap tahun memudahkan kerja dan aktiviti mereka dalam penanaman padi. Ini dapat dilihat apabila para penanam padi yang menggunakan bajak dan racun menyatakan bahawa penggunaan bajak dan racun bukan saja dapat memastikan kesuburan tanaman padi, malah turut menghasilkan tanaman padi yang berkualiti tinggi.
Selain itu, para penanam padi daripada kedua-dua lokasi kajian juga turut menyatakan bahawa bantuan yang diberikan oleh kerajaan melalui Jabatan Pertanian sememangnya meringankan sedikit sebanyak beban yang ditanggung oleh para penanam padi, khususnya dari segi kewangan. Hal ini kerana para penanam padi tidak lagi perlu mengeluarkan modal atau perbelanjaan untuk membeli baja dan racun bagi tanaman padi. Maka, teori yang dapat dikaitkan dengan dapatan kajian ini adalah teori modernisasi. Pada dasarnya, teori modernisasi merujuk kepada perubahan dalam babak-babak kehidupan masyarakat, khususnya mereka yang mempunyai ciri-ciri pedesaan atau tradisional menuju ke arah perkotaan atau moden. Dalam konteks masa dahulu, para penanam padi menjalankan aktiviti pertanian menggunakan kaedah tradisional dan ini termasuklah mereka perlu memberikan perhatian dan penjagaan yang lebih supaya tanaman padi tumbuh dengan baik dan tidak diserang oleh serangga perosak. Namun begitu, keadaan bertambah baik apabila kerajaan melalui Jabatan Pertanian membekalkan bukan saja subsidi baja dan racun tetapi juga bantuan anak padi kepada para penanam padi ini. Jika diperhatikan dengan teliti dalam konteks masa kini, sejak subsidi baja dan racun serta bantuan anak padi diperkenalkan, kebanyakan para penanam padi di seluruh negara telah lama menggunakan kedua-dua bantuan tersebut. Walaupun sukar untuk dinafikan bahawa masih ada sejumlah penanam padi yang tidak menggunakan bantuan-bantuan tersebut, namun jumlahnya adalah kurang jika dibandingkan dengan mereka yang menggunakan bantuan tersebut. Keadaan ini jelas memperlihatkan bahawa mereka sedia dan boleh menerima pembaharuan serta kemajuan sama ada dari segi teknologi maupun kaedah penanaman padi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Norzida binti Ridwan akan mendedahkan mengenai sintesis dan penilaian berdasarkan temu bual bersama informan. Sebelum adanya bantuan baja dan racun, para penanam padi melakukan tanaman secara tradisional sahaja, yang mana tanah yang telah dibakar rumputnya sebelum menanam padi dianggap sebagai tanah yang berkualiti atau dikenali sebagai tanah masak yang sesuai untuk padi tumbuh dalam keadaan yang baik. Justeru itu, mereka sama sekali tidak menggunakan baja maupun racun. Setelah adanya bantuan baja dan racun, penggunaan baja dan racun ditentukan oleh petani sendiri dalam satu-satu masa yang bergantung dengan keluasan sawah padi. Ada juga petani yang masih berpegang dengan kaedah penanaman padi secara tradisional tanpa menggunakan sebarang baja tersebut secara sepenuhnya kerana beranggapan tanah akan rosak akibat daripada penggunaan bahan kimia daripada baja dan racun. Sesetengah petani pula memanfaatkan penggunaan baja tersebut terhadap tanaman lain di samping penggunaannya terhadap tanaman padi. Walau bagaimanapun, didapati juga bahawa para petani ini tidak menerima sebarang bantuan anak padi. Sebaliknya, mereka masih mengamalkan cara lama dengan menyimpan anak padi yang dilihat tumbuh dengan subur serta mempunyai daun yang cantik dan disimpan untuk sesi penanaman padi yang seterusnya nanti. Pengeluaran padi yang banyak ketika dahulu sebenarnya bergantung dengan keluasan tanaman padi. Jika padi ditanam dengan banyak, maka banyaklah hasil keluarannya. Walau bagaimanapun, berdasarkan hasil temu bual, penggunaan baja dan racun bukanlah berfungsi untuk meningkatkan hasil pengeluaran padi, sebaliknya pula baja berfungsi untuk menyuburkan tanaman padi, manakala racun untuk mengelakkan padi daripada gangguan serangga perosak. Sebelum ada bantuan sedemikian, padi sentiasa diganggu oleh serangga perosak dan keadaan ini kadangkala tidak dapat diatasi dengan baik. Namun kini, masalah ini sedikit sebanyak dapat diatasi dengan bantuan racun daripada Jabatan Pertanian. Ada juga informan yang berpendapat bahawa baja dan racun ini mampu meningkatkan pengeluaran padi kerana keadaan ini bergantung kepada jenis baja dan racun yang digunakan.
Penggunaan baja dan racun secara berlebihan dikatakan boleh merosakkan pertumbuhan padi. Justru itu, para penanam padi perlu arif dan peka dengan penggunaan baja dan racun yang sebenarnya bergantung dengan keluasan tanah, sawah padi serta kuantiti baja dan racun yang digunakan dalam satu masa. Kemudahan-kemudahan yang disediakan oleh Jabatan Pertanian khususnya melibatkan bantuan baja dan racun sebenarnya meringankan beban mereka sebagai penanam padi. Sebelum adanya bantuan sedemikian, para petani berdepan dengan masalah untuk mendapatkan baja dan racun kerana para petani terpaksa mengeluarkan kos perbelanjaan untuk membeli baja dan racun. Seterusnya, saya akan membentangkan serba sedikit mengenai implikasi kajian. Melalui kajian yang telah dijalankan di Kampung Tumpi Nahaton Kiulu dan Kampung Lumut Lawas, dapatan kajian ini mendedahkan bahawa para penanam padi boleh menerima pembaharuan atau kemajuan yang dibawa oleh arus pembangunan negara. Jika dilihat dari konteks masa dahulu, kebanyakan para penanam padi mengamalkan penanaman padi tradisional tanpa menggunakan sebarang bahan kimia seperti baja dan racun ke atas tanaman padi. Namun begitu, keadaan tersebut berubah selepas kerajaan melalui Jabatan Pertanian menyediakan bantuan dalam pelbagai bentuk kepada para penanam padi setiap tahun. Dapatan kajian ini juga membuktikan bahawa pemberian subsidi baja dan racun dan bantuan anak padi mampu menjadikan aktiviti penanaman padi bertahan lama apabila negara kian bergerak ke arah kemajuan dan pembangunan. Akhir sekali, penemuan kajian ini turut menjelaskan bahawa dalam konteks meningkatkan hasil pengeluaran, intervensi kerajaan sama ada secara langsung atau tidak langsung masih lagi diperlukan. Ini bermakna kerajaan perlu memperuntukkan sejumlah peruntukan yang lebih besar lagi dalam memastikan keselamatan makanan negara ini terjamin. Oleh itu, diharapkan agar kajian ini dapat meningkatkan lagi penglibatan pihak kerajaan dan agensi yang berkaitan dalam menyediakan bantuan kepada para penanam padi bukan sahaja di Kampung Tumpi Nahaton Kiulu dan Kampung Lumut Lawas, malah kepada para penanam padi di negeri lain. Hal ini dikatakan demikian kerana ianya dilihat menguntungkan kedua-dua belah pihak di mana hasil pendapatan negara meningkat dan penghasilan beras yang bermutu tinggi oleh para penanam padi turut meningkat. Sebagai rumusan, pelbagai pendekatan yang telah dilakukan oleh kerajaan dalam usaha memastikan pengeluaran padi mencapai sasaran dengan menyediakan subsidi atau insentif pertanian bagi mengurangkan kos pengeluaran yang perlu ditanggung oleh petani, sekaligus dapat membolehkan petani meloluskan diri mereka daripada kelompok kemiskinan. Pendekatan yang telah diambil oleh kerajaan ini merupakan serampang dua mata, iaitu bertujuan untuk meningkatkan pengeluaran padi di kawasan luar bandar dan pada masa yang sama berupaya untuk meningkatkan taraf hidup golongan penanam padi. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.